Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda masih lagi terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM, pilihan utama anda. Sebagaimana dijanjikan untuk waktu ini, kembali lagi terbawakan pertemuan kita dalam rancangan Tahsinul Ibadah. Alhamdulillah, sekali lagi berdapat kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fadli Al-Yamani untuk kita berkongsi dengan tajuk yang akan kita bicarakan sebentar lagi. Dan terlebih dahulu kita ucapkan selamat datang dan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih pada Ustaz sudi lagi bersama untuk minggu ini, yang mana kita akan berkongsi dengan tajuk iaitu kesinambungan daripada tajuk minggu lalu yang berkaitan tentang darah nifas. Jadi anda boleh terus bersama kami sebentar lagi di talian 03-620-5150 atau SMS ke 39111 dan di Facebook IKIM.FM untuk mengutarakan persoalan anda. Sebagai pendahuluan, kita ingin mendapatkan juga antara lain perkongsian daripada Al-Fadhil Ustaz untuk memulakan pertemuan kita pada kali ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya mengajak para pendengar Radio IKIM untuk kita melihat masa yang sedang Allah berikan kepada kita, di mana kita sudah pun hampir, bahkan sudah tiba berada di penghujung tahun. Kita kena melihat balik sepanjang berlalu setahun ini, apakah peningkatan yang telah kita usahakan, yang telah tercapai sebelum kita melangkah masuk ke tahun yang baru. Moga-moga apa yang belum selesai kita selesaikan. Bila masuk tahun baru, kita dengan segala keazaman baru untuk kita terus maju. Kerana kita sebenarnya bila bertambah tahun, nampak penambahan, hakikatnya ialah suatu pengurangan. Kita dikurangkan usia kita. Ajal kita makin hari makin hampir bertemu dengan kita. Jadi bukan satu tambahan tetapi suatu pengurangan yang sedang berlaku. Maka bersedialah kita untuk berhadapan dengan suatu kenyataan yang kita lihat hari ini. Berbagai-bagai kematian berlaku, sama ada di Malaysia dengan aksiden, kemalangan di luar negara dengan letupan, dengan tembakan dan berbagai-bagai. Semuanya adalah suatu kematian yang pasti akan berlaku. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tapi hari ini saya nak sambung muzakarah yang lepas dalam memperkatakan darah nifas. Seperti mana apa yang kita sebut bahawa darah nifas ini sekurang-kurangnya akan datang setitik. Sepanjang-panjang darah nifas 60 hari. Pada kebiasaannya 40 hari. Jadi bagi mereka yang melahirkan anak, apa yang penting ialah dia melihat kedudukan darah. Bukan ikut sistem pantang yang disebut 40 hari. Bila cukup 40 hari, buat apa saja. Kadang-kadang darah dah berhenti 30, dia masih tunggu sampai 40. Kadang-kadang darah dah belum berhenti lagi sampai 50, dia sudah ambil langkah 40. Lepas tu dia terus puasa, solat dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa yang nak dilihat ialah darah. Kan di sini ada khilaf ulama. Kiraan 60 atau 40 bila bermula pengiraannya. Ada pendapat mengatakan dikira bermula daripada kelahiran anak. Anak keluar saja bermulalah tempoh yang dikatakan paling lama 60 hari. Dan ada setengah pendapat mengatakan kiraan itu bermula dengan keluarnya darah. Jadi kalau anak keluar pagi, darah keluar petang atau malam, bermula malam, bukan pagi. Itu pendapat yang kedua. Tapi yang paling sahih ialah pendapat yang pertama, iaitu dengan keluarnya anak walaupun belum ada darah lagi. Mungkin darah keluar besok, lusa. Jadi hari yang kosong ni dah dikira sebagai hari 60 atau 40
ataupun berapalah tempoh. Jadi maknanya pengiraan darah diambil kira daripada kelahiran. Kalau ada 2 anak yang dikandung, kedua-dua anak lahir. Lahir yang pertama, kemudian mungkin ada masa 1-2 hari, keluar pula anak yang kedua. Maka setelah kedua-dua keluar, maka bermulalah tempoh yang kita kira untuk 60 hari ataupun biasanya 40 hari. Hari ini masalah yang saya nak perkatakan ialah tentang haid bagi orang yang sedang mengandung. Dia ada 2 kedudukan. Satu, darah datang sebelum melahirkan anak. Yang kedua, darah datang selepas darah nifas. Jadi 2 perkara yang perlu difahami oleh orang yang berhadapan dengan masalah melahirkan anak, dan bagi perempuan lah memang perlu difahami betul. Supaya dalam kita menjalani hidup, walaupun kita didatangkan dengan berbagai masalah, iaitu bagaimana cabaran yang kita terpaksa lalui dalam satu keadaan yang sengit ketika melahirkan anak. Satu keadaan yang cukup dahsyat. Kalau kita kata memang bukan mudah untuk anak itu dilahirkan. Ibu terpaksa menderita, sakit, seksa nak keluarkan anak. Sampai ada yang macam kita sebut minggu lepas, anak lahir elok sempurna, ibu meninggal sebab penderitaan darah yang berlebihan. Ini berlaku. Jadi walau bagaimanapun, kita masih ada tuntutan agama, iaitu perkara solat, yang mana selagi belum datang darah nifas, solat tetap menjadi suatu yang wajib. Walaupun dah tak daya nak berdiri, buat dalam apa keadaan, walaupun sambil duduk, solat tetap. Tapi masalahnya, kalau datang haid, bagaimana? Kita jawab, memang ketika seorang yang sedang mengandung, kedatangan haid bukanlah suatu yang asing. Boleh datang. Dan bukan itu sebagai satu keguguran, tak. Tetapi darah tu datang ketika sedang mengandung. Kalau kita tengok sifat dia bertepatan dengan haid, warna darah dan kepekatan dia dengan keadaan datangnya darah tu, maka kita sifatkan ini adalah darah haid. Bagai kita buat contoh, seorang perempuan sebelum melahirkan anak, darah datang. Dalam darah datang, dia pun melahirkan anak. Kemudian keluar lagi darah. Maka darah yang datang sebelum melahirkan anak itu dipanggil haid. Darah yang datang selepas melahirkan anak itu dipanggil nifas. Itu satu perkara. Yang kedua, kalau dia datang darah nifas, lepas itu berhenti seketika, datang pula darah. Jadi darah yang kedua tu nak panggil darah apa pula? Dia datang darah nifas, berhenti seketika, kemudian datang pula darah. Maka jawapannya, kalau darah nifas telah melahirkan anak, darah datang. Dalam tempoh 60 hari berhenti. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sehingga tidak sampai 15 hari. Mungkin 10 hari berhenti. Darah sempat lahir, keluar darah nifas, berhenti 10 hari, sambung pula sampai ke 60. Dalam 10 hari tadi kosong, tak ada apa. Maka itu sebenarnya dikira sebagai nifas. Memang pun nifas. Mana tempoh itu walaupun bersih tak ada apa, dia tak perlu nak solat, dia tak perlu nak puasa, dan tak ada masalah. Itu satu. Kalau darah nifas datang tiba-tiba terpisah dengan tempoh yang mana berlaku 15 hari dan lebih. Dia datang 5 hari, kemudian 15 hari dan lebih putus. Kemudian datang pula semula. Sampailah ke 60 hari. Maka yang datang semula selepas 15 hari, itu dikira darah haid, bukan nifas. Nifas dia berhenti dekat 5 hari tadi saja. Maka daripada 5 hari ke 15 hari itu adalah tempoh bersih, yang mana kalau dia tak solat, kena solat. Yang mana kalau dia tak puasa, dia kena puasa. Itu 2 perkara. Yang ketiga, kalau darah datang 60 hari. Selepas habis 60 hari berhenti. Berhenti 1-2 hari, datang semula. 60 hari, berhenti 1 hari, datang semula.
maka dengan berhenti selepas 60 hari, berhenti dan datang. Yang datang tu dikira darah haid. Itu masalah yang kedua. Yang ketiga, 60 hari tak berhenti. Dia nak datang 60 hari dah, tak berhenti. Masuk 61, 62 sampai 60, 70. Maka 60 itu dikira nifas, 10 yang berlaku itu adalah darah istihadhah. Jadi 3 masail yang berbeza di sini. Saya ulang ringkas. Darah datang sebelum melahirkan anak dan bersambungan setelah anak itu dilahirkan keluar darah, maka darah pertama darah haid, darah kedua darah nifas. Satu. Yang kedua, dia melahirkan anak, lepas keluar anak, keluar darah, berhenti tak cukup 15 hari. 5 hari, 10 hari, datang lagi darah. Sampai 60. Maka darah berhenti yang kosong itu masih dikira nifas. Yang kedua. Yang ketiga, darah datang berhenti 15 hari. Atau lebih. Disambung pula. Maka yang 15 hari kosong itu dikira bersih, dan darah yang datang kemudian itu adalah darah haid. Tempoh bersih itu dia perlu solat dan puasa. Dan akhir sekali ialah kalau darah datang sampai ke 60, cukup 60 berhenti 1 hari atau 2 hari, datang pula, maka yang datang kemudian itu dikira darah haid. Kalau 60 hari tak berhenti lagi, masuk 61 sampai 70, maka 60 tu nifas, 70 yang 10 lagi tambahan itu adalah darah istihadhah. Jadi ini yang perlu kita lihat, bahawa kedudukan dia ada 4 perbezaan, 4 perkara yang saya sebut tadi, keadaan yang berbeza. Maka saya harap satu pencerahan yang jelas. Sebagai contoh, saya nak buat contoh senang. Darah datang katakanlah 30 hari, kemudian bersih 15 hari, datang pula darah, itu darah haid. Kalau katakan darah nifas datang 30 hari, bersih 10 hari, lepas itu datang pula, itu sambungan nifas. Datang darah 60 hari, berhenti seketika, tak sebisa satu hari, seketika, sambung pula, maka itu haid. Yang keempat, darah datang sepanjang sampai 70 hari, 60 nifas, 10 itu adalah istihadhah. Itu yang perlu kita faham. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sudah dapat kita dengarkan penjelasan untuk kali ini dalam kita menyambung kembali untuk topik kita darah nifas untuk bahagian yang kedua, dan bersama-sama kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fadli Al-Yamani untuk rancangan Tahsinul Ibadah. Kita nantikan persoalan daripada anda. Anda boleh terus ajukan menerusi talian kami 03-6205-1500, 03-6205-1500, ataupun SMS kan juga ke 39111, ataupun anda boleh tinggalkan persoalan anda di Facebook IKIM.FM pada ketika ini. InsyaAllah kita nantikan soalan daripada anda sebentar lagi. Kita berehat seketika, terus setia bersama kami. Teruskan setia bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda. Kita menyambung kembali untuk pertemuan kita dalam rancangan Tahsinul Ibadah pada kali ini, untuk berkongsi dan menyambung kembali tajuk kita darah nifas untuk bahagian yang kedua bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fadli Al-Yamani. Kita bersediakan untuk anda terus bersama-sama kami di talian 03-6205-1500, 03-6205-1500, ataupun SMS ke 39111, dan juga di Facebook IKIM.FM. Kita nak mulakan dulu dengan pertanyaan daripada rakan kita di Facebook, Ustaz. Ini daripada Rizon Osman, katanya, saya ada kemusykilan, apakah hukumnya sekiranya suami isteri bersama, setelah selesai bersama tiba-tiba keluar darah haid? Apakah tindakan yang perlu diambil oleh pasangan tersebut? Taib, kalaulah semasa permulaan pertemuan suami isteri ini, isteri tidak menyembunyikan sesuatu dan suami pula tidak melanggari sesuatu, di mana isteri menyatakan keadaan dia bersih dan suami tahu isteri bersih, maka perhubungan mereka sah, tidak ada masalah, tidak ada apa dosa. Dan selepas itu, kalaupun datang darah dan isteri mengesahkan darah yang datang selepas itu dengan sifat-sifatnya adalah haid, maka bermulalah tempoh di mana suami berhadapan dengan suatu larangan untuk tidak boleh lagi untuk melakukan, untuk bersama, sehinggalah
isteri selesai dan tamat tempoh haid dia, darah tadi dikira haid. Kerana sepanjang mereka bersama, di mana isteri tidak ada, ini yang dikatakan suatu yang dosa dan haram apabila isteri menyembunyikan haid dia mengatakan pada suami, tak ada apa, saya bersih, padahal dia sedang dalam haid. Ataupun sebaliknya, dia membuat penipuan. Dia kata tak boleh, kita tak boleh bersama, saya dah uzur datang. Itu dua-dua membuatkan keadaan dosa kepada isteri. Dan suami pula, kalau dia mengetahui isteri dia dalam keadaan haid, tak boleh dia kata, kita gunalah jalan lain dengan pakai sarung dan sebagainya. Itu tak boleh. Jadi kalau jelas keadaan selamat, bersih, kalaupun selepas perhubungan itu tiba-tiba ada darah yang keluar, maka didapati sempurna syarat-syarat atau sifat-sifat darah, maka dikira sebagai mula tempoh yang mana dia akan berhadapan dengan masalah haid. Jadi dia tak mandi wajib lagi. Sedangkan dia telah melakukan perhubungan, tak sempat nak mandi, haid datang. Maka hadas besar junub dah bercampur dengan hadas haid, maka nanti perlu dia mandi sekali saja. Dalam satu mandi niatkan untuk keduanya. Saja aku mandi hadas besar, maka di sana ada hadas junub dan ada hadas haid. Jangan dia niatkan satu tanpa, saja aku mandi junub sedangkan haid dia pun dah berhenti. Jangan niat saja aku mandi hadas haid sedangkan dia juga junub. Dua-dua tu boleh niat sekali. Memadai kalau diniatkan saja aku mandi angkat hadas. Sekadar sebut hadas saja. Tak disebutnya hadas haid ke, hadas hadas junub ke, tak disebut. Angkat hadas. Maka kedua-duanya, ataupun angkat hadas besar, maka kedua-duanya selesai dengan mandi yang satu. Wallahualam. Baik, seterusnya Muhammad Idham bertanyakan, Ustaz, bila wanita boleh qada solat selepas bersih dari haid? Waktu-waktu solat dimaksudkannya. Jadi bila dah kering haid, maka dia yang kena qada solat ni, kita kata apabila dia solat sebenarnya di tempoh haid tu tak kena qada. Sebab kata Aisyah, umirna biqada'i shaumi wa lam nu'mar biqada'i shalah. Orang perempuan tak kena qada solat. Bila datang haid tak perlu, tak ada masalah. Jadi memang kalau nak lihat kepentingan solat tu sangat penting, tetapi Allah tidak pula memberikan sesuatu yang membebankan perempuan sehingga kena qada. Kalau 10 hari nak kena qada dengan 1 hari 5 waktu dan 50 waktu, suatu yang agak berat. Jadi tak perlu qada. Tetapi apa yang perlu perempuan faham, katakanlah haid dia datang pada waktu setelah masuknya waktu zuhur. Sebagai contoh, zuhur masuk pukul 1:10 minit. Tapi dia belum solat lagi. Sampai 1:30, bila nak mula solat, datang haid. Dia pun tak solat. Maka solat zuhur dia kena qada. Bila nak qada, bila masa mana pun, pagi boleh, siang boleh, malam boleh, petang boleh. Disunatkan segera. Tapi kalau dia lewatkan tidak berdosa, kerana ini uzur yang didatangi oleh syarak, maka dia boleh lewatkan. Dia kata nantilah minggu depan ke, bulan depan ke, tak ada masalah. Tapi kalau disegerakan, itu lebih baik. Maka itu masalah qada. Adapun sepanjang masa dia dalam haid, maka dia tak perlu qada solat, tak ada masalah. Baik, seterusnya pencari hidayah di sini katanya, Ustaz, mungkin Ustaz boleh jelaskan berkenaan tentang yang dinyatakan oleh Sayyidatina Aisyah, katanya putih seperti kapur, Ustaz. Adakah jenis-jenis darah haid gitu? Keputihan ini bukanlah darah. Seperti mana pernah kita sebut tentang masalah keputihan, kalau datang daripada berada di luar, itu tidak najis. Kalau berada di dalam tempat yang tidak boleh sampai oleh alat sulit ketika perhubungan jenis, itu dikira najis. Kalau berada di tengah-tengah, asahnya ialah tidak najis. Dan keputihan, yang dimaksudkan dengan keputihan ini, bila kita kata haid dia dah berhenti, macam mana dia nak tahu tentang berhentinya haid? Apa alat yang dia boleh gunakan untuk mendapat kepastian bahawa darah dah berhenti? Maka dia masukkan kapas dan dikeluarkan setelah beberapa ketika. Dia dapati macam mana masuk, macam tu juga keluar. Tidak sikit pun ada
kekeruhan, kekotoran. Kerana darah haid ni, dia bukan satu darah yang mesti mengalir terus macam kita buka pipe air keluar, ataupun macam kita tengok bila satu orang buang air kecil, air terus keluar. Tak. Kewujudan dia membawa kepada kekotoran kapas tadi. Masuk kapas, lain pula warna dia bila keluar. Itu haid. Tapi kalau dia masuk keluar yang sama, tak ada benda kotor lain, maka itu adalah keputihan yang dikatakan bersih sudah diri seorang perempuan dan boleh menjalani ibadat seperti biasa. InsyaAllah. Baik, kita bersama pula dengan rakan kita menerusi talian telefon waktu ini, dan pemanggil yang pertama kita Raja Jamilah dari Shah Alam. Silakan. Okey, saya nak tanya. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Raja Jamilah dari Shah Alam. Saya nak tanya, kalau seseorang itu dia dapat darah, dia memang pada waktu tersebut dia dah keluar darah, memang tanda nak lahirkan anak. Tapi tanda itu tak adalah sakit sangat, jadi dia masih boleh bergerak dan sebagainya. Adakah dia perlu solat pada waktu tersebut? Okey, itu soalan pertama. Soalan kedua, saya nak tanya, kalau ialah dalam kes kita dah berhenti, kita ingatkan dah berhenti nifas ataupun haid, tiba-tiba dah bersih, jadi kita ingat dah bersih, jadi kita pun solat, puasa dan sebagainya, tengok-tengok 2-3 hari kemudian dia datang semula. Jadi apakah hukum kita berbuat demikian? Terima kasih, itu saja. Terima kasih. Baik. Kalau seorang perempuan di saat mana dia nak melahirkan anak datang darah, kita kata tadi darah haid kalau datang sebelum melahirkan anak dengan sifat darah, iaitu sekurang-kurang 24 jam. Makna sebelum dia nak bersalin lagi 24 jam, mana 1 hari, lagi 2 hari, lagi 3 hari, maka dalam tempoh tu keluar darah. Maka sampai bersalin dan keluar pula darah, maka darah yang datang awal ni dikira darah haid. Maknanya kalau masa itu perintah solat, perintah puasa, semua tu tak ada masalah. Tapi kalau darah yang datang sebelum melahirkan anak tak sampai 24 jam, hanya 20 jam, 15 jam, darah keluar. Lagi 15 jam. Tunggu. Selepas berlalu 15 jam, baru datang anak, baru keluar darah. Maka 15 jam tadi, itu darah penyakit. Yang mana kalau di situ ada waktu solat, dia kena solat. Kalau waktu itu adalah hari yang dia kena puasa, dia kena puasa. Ataupun dia kena qada puasa kalau dia tak dapat nak puasa. Jadi bermakna, beza darah yang datang sebelum dia melahirkan anak. Kalau datang dalam tempoh sekurang 24 jam, maka itu kita kata darah haid. Kalau kurang daripada 24 jam, itu adalah darah apa yang dipanggil darah penyakit, darah istihadah. Baik. Itu jawapan yang pertama. Yang kedua? Yang kedua yang didapati setelah rasa dah kering. Kalau dah kering, kemudian 15 hari. Dalam tempoh 15 hari, ada kering, ada basah, ada kering, ada basah. Dalam tempoh 60 hari, ada kering, ada basah. Ini satu masalah yang insyaAllah saya rasa agak panjang, saya akan sebut minggu depan. Iaitu bila dia diselangi dengan tempoh-tempoh kering dan bersih. Apakah kedudukannya selagi dalam 15 hari? Kering dan bersih, apa kedudukannya selagi dalam 60 hari? InsyaAllah Ustaz akan sambung pada minggu depan. Baik, kita terus lagi terima pemanggil seterusnya. Hayati dari Melaka di talian, silakan. Daripada Melaka, saya nak tanya. Saya sudah mandi selepas 60 hari nifas, dan saya telah puasa, solat macam biasa. Tapi darah saya sekejap keluar, sekejap berhenti sampai 93 hari baru betul-betul suci. So saya anggap darah selebih selepas 60 hari itu adalah istihadah berdasarkan warna dia. Dia bukan macam warna darah haid. Jadi betul ke anggapan saya, ataupun saya perlu qada semua puasa Ramadan saya baru-baru ini? Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, kita kata kalau darah datang sampai 60 hari, lepas 60 hari datang pula darah. Jadi walaupun terhenti hanya seketika, 60 hari memang dah habis, kemudian datang seketika darah, maka berhenti, makna
kita kata seketika ni, mungkin 5 minit, 1-2 minit, mungkin 1 jam, 1-2 jam, maka datang pula darah selepas itu. Maka darah itu boleh kita kategorikan sebagai darah haid ataupun darah istihadah. Taib. Macam mana nak kata haid? Dengan sifat haid dia lah. Sifat haid ni, pertama sekali kita kata darah tu warnanya kehitaman. Dia nampak pekat. Dan dia warnanya kehitaman, dan kedudukan darah tu agak kepekatan, dan juga dia mempunyai satu bau yang orang perempuan dia tahulah, ni bau darah ni darah haid. Maka kalaulah datang selepas daripada 60 hari, berhenti seketika, disambung pula, maka kalau sambung sampai 15 hari tak putus, maka itu haid. Kalau dia datang putus-putus, kita tengok dalam 15 hari berapa jam yang ada. Kalau mencukupi 24 jam dan lebih, itu 15 hari adalah haid. Kalau datang tak cukup jam, 24 jam, maka itu darah adalah darah istihadah. Walaupun sampai 93 hari tadi, maknanya kita ada 33 hari, sebulan lebih. Kalau itu putus-putus sikit-sikit, semua tu dikira darah istihadah untuk 15 hari. Kita tak, maknanya tak cukup 24 jam, dikira istihadah. Kalau istihadah, maka solat kena, puasa kena. Tapi kalau dia kata selepas 60 hari, berhenti seketika, datang 15 hari, maka datang 15 hari ataupun tak cukup 15, tapi dalam lingkungan itu dengan sifat haid, maka itu adalah haid, tak perlu dia solat, tak perlu dia puasa. Dan selepas tempoh 15 hari, sampailah kepada tempoh berikutnya, maka mesti diselangi dengan 15 hari. Kalau datang pula lagi, maka itu adalah dikira istihadah, maka dia kena puasa, dia kena solat. Wallahualam. Baik, kita teruskan pula untuk pemanggil seterusnya, Nur dari Nilai waktu ini. Silakan. Hello, Assalamualaikum Ustaz. Saya Nur pada Nilai. Saya nak tanya, tempoh haid, macam saya 4 hari. 4 hari ke seminggu lah. Dalam hari keempat tu dia macam dah kering, waktu zuhur kering. Lepas tu waktu asar tu macam ada balik. Semasa saya sembahyang zuhur tu berdosa tak Ustaz? Lepas tu yang kedua, macam saya lepas mandi dah terbiasa ambil uduk. Jadi dalam keadaan haid pun saya terbuat. Macam mana tu Ustaz? Itu saja. Assalamualaikum. Tapi kalau kita solat dalam keadaan haid, macam kita tak perasan, kalau kita ingat dah kering, kita pun solat, tiba-tiba asar ada lagi, maka kita tak sengaja. Bila tak sengaja, perbuatan tu tak berdosa. Sama juga dengan masalah wuduk tadi. Kita dah menjadi kebiasaan, bila mandi je mesti ambil wuduk, mandi mesti ambil wuduk. Bila kita dah basuh muka, basuh tangan, apa lagi, terpeniat wuduk, terlupa yang kita ni dalam haid, maka perbuatan kita itu tidak mengundang dosa. Kita tak berdosa kerana kita tak sengaja. Kerana Allah telah memberikan kemaafan daripada umat dia. Rufi'an ummati al-khata'u wa nisyan. Kita terlupa benda yang tak dapat elak. Bahkan lupa ni sehinggakan terlupa solat pun dimaafkan. Jadi kalau terlupa yang kita dalam haid, kita pergi ambil wuduk, itu dimaafkan, tak ada masalah. Kita terlupa, kita solat, kita ingat biasa dah masuk waktu azan, kita pun ambil wuduk, solat. Lepas solat baru perasan, Allah, haid. Rupanya kita dalam haid dah berapa hari dah, terlupa saja. Ini maknanya satu kebaikan juga. Kalau terlupa, ingat ke solat. Ada orang bukan dia terlupa buat, dia terlupa tak buat. Dia bersih tapi tak solat. Ingat lupa solat zuhur. Asyik menonton, asyik memasak, asyik bersembang dengan jiran, kawan sebagainya. Zuhur terlupa, asar terlupa. Ini yang banyak berlaku. Terlupa pergi kepada buat, itu jarang. Terlupa pergi kepada tak buat, itu banyak. Jadi walau bagaimanapun, kedua-duanya tadi tidaklah berdosa. Baik, kita juga nak ikan kembali rakan-rakan kita di Facebook waktu ini. Daripada Siti Basyah katanya, Ustaz, macam mana bila dah berhenti belum cukup 60 hari, mandi dan solat dan juga puasa? Kalau kebetulan itu bulan puasa, macam biasalah. Tapi lepas tu datang balik sebelum cukup 15 hari, dikira nifas semula. Jadi yang telah berpuasa tadi macam mana Ustaz? Perlu qada semula atau tidak? Baik, kalau berhenti dalam tempoh tak sampai 60. Okey, kita katakan contohlah 30 hari atau 40 hari berhenti. Kemudian datang semula. Berapa lama tempoh berhenti itu?
Kalau dia kata tempoh tak sampai 15 hari, maka dalam tempoh tu dia tak perlu solat dan tak perlu puasa. Kalau dia puasa, kalau dia solat, dua-dua tak sah. Puasa tak sah, solat tak sah, dan tak berdosa. Bila datang kemudian, itu masih dikira nifas. Tapi kalau katakan berhenti 40 hari atau 30 hari berhenti, 15 hari kemudian dia punya diselangi dengan tempoh kemudian datang, maka kalau dia solat, betul lah solat dia. Kalau dia puasa, betul lah puasa dia. Kalau dia tak solat, kena qada. Kalau tak puasa, kena qada. Dan darah yang datang kemudiannya, maka itu dikira darah istihadah. Beza dia jarak tempoh bersih. Kalau bersih kurang daripada 15, darah yang datang berikut dikira sambungan yang pertama tadi, iaitu nifas. Kalau bersih dia 15 dan lebih, darah yang datang kemudiannya itu dikira darah baru sebagai darah haid dia, bukan lagi berkait dengan darah nifas. Wallahu a'lam. Seterusnya pertanyaan dari Azfi, katanya, Ustaz, isteri saya gugur pada usia janin 12 minggu. Dua soalan di sini. Yang pertama, adakah tempoh nifasnya 40 hari juga? Dan juga soalan yang kedua, jika setelah 14 hari selepas gugur darah telah berhenti, dah wajib sembahyang ke, katanya? Taib. Kalaulah janin, makna kalau 12 minggu, makna satu tempoh yang agak banyak, lebih daripada 40 hari. Jadi 40 hari, kalau kita kata 40 hari, 40 hari, dah ada 80 hari. Jadi kalau kita tengok di sini, dah 84 hari. Jadi kalau darah datang selepas itu, maka itu juga dipanggil darah nifas. Darah nifas ni bukan semesti darah yang keluar selepas keluar janin, tetapi keluar juga selepas keluar alaqah ataupun mudghah, dikira darah. Memang tempoh dia sama, sekurang-kurang setitik, sepanjangnya 60, biasanya 40. Jadi kalau dalam tempoh itu keluar darah, itu darah nifas yang dia tak perlu nak solat dan tak perlu dia nak puasa. Dan tak perlu dia qada solat, dia kena qada puasa saja. Alhamdulillah. Dan juga Khatijah, katanya di sini, adakah wanita dalam tempoh mengandung selama 9 bulan mempunyai darah haid, Ustaz? Jadi masalah ini memang khilaf, tetapi memang ada perempuan kalau dia mengatakan ada darah keluar, bila pergi doktor tak ada rasa berlaku keguguran apa semua, tak ada. Tapi darah, bila ditengok, darah tu bukanlah dalam satu tempoh yang singkat, sekurang-kurang 24 jam. Satu hari, satu malam darah keluar. Lepas tu berhenti. Maka darah itu dipanggil darah nifas. Darah haid, minta maaf. Darah itu dikira darah haid, walaupun dalam tempoh dia sedang mengandung. Kebiasaannya tak ada. Tapi kalau berlaku dengan sifat darah haid itu, maka dikategorikan darah itu sebagai darah haid. Kalau datang darah, kadang-kadang mungkin orang mengandung darah keluar 10 jam saja, 20 jam, tak cukup 24 jam, maka itu bukan darah haid, sebaliknya itu adalah darah penyakit. Wallahualam. Baik, seterusnya kita kembali dengan rakan kita menerusi talian telefon waktu ini, Encik Omar dari Kuala Lumpur pula, silakan. Okay, nama saya Omar. Saya nak tanya tentang haid. Seorang wanita yang dia dalam keadaan haid, tetapi darah haid dia berhenti pada pukul contoh pukul 4. So apakah dia perlu sembahyang zuhur ataupun tidak? Okey, masih sama-sama. Dan kalau perempuan haid dia sudah sampai hampir ke penghujung, akhirnya sampai pukul 4, maka dia rasa yakin darah tak ada, dia masukkan kapas, keluar bersih, tak ada apa, maka dia kena solat zuhur. Bahkan ini kalau pukul 4, masih banyak waktu lagi. Kita katakan sekarang ni solat asar, apakah waktu sempadan zuhur dengan asar? Saya buat contohlah, katakan zuhur akan berakhir pada 4.30, habis zuhur, maka dia habis saja waktu zuhur ni, dia tak ada masa lain lah, melainkan sempadan terus. 4.30 habis, kemudian masuk saya waktu asar. Jadi kalau haid dia berhenti di sempadan, di sempadan ke asar, makna ujung zuhur sempadan asar,
maka kita nak tanya, waktu ujung sempadan ni, apa kesempatan yang kamu boleh buat kalau nak solat? Maka dia kata, kalau masa tu sekadar takbir sempat, Allahu Akbar sempat, maka kalau ada kesempatan itu, wajib dia solat zuhur, dan datang asar dia kena solat asar. Itu dia punya kedudukan. Kerana walaupun di sempadan, wajib dia qada zuhur dan juga dia solat asar. Itu dia punya kedudukan. Dia berbeza, dia dalam satu keadaan yang ini banyak kadang-kadang perempuan mungkin agak terlepas faham. Kalau haid datang dan haid berhenti, dia berbeza. Kalau contohnya zuhur masuk pukul 1.15, haid datang sebelum makna betul-betul 1.15 ataupun 1.16, keperluan masa untuk melakukan solat 1.15, dia perlu 10 minit. 10 minit ni kita kata tempoh apa? Tempoh dia nak ambil wuduk, kemudian dia nak pakai pakaian, kemudian dia nak lakukan solat 4 rakaat. Dan tidak secepat dan tidak selambat, lebih kurang 10 minit. Mana 1.25. Maka kalau haid datang pukul 1.15, 1.20, sebelum 1.25, maka hari itu zuhur dia tak sempat dia nak buat lah. Maka bila datang haid dia pun tak solat. Maka ini dia tak menanggung hutang. Bermakna kalau haid dia datang 1.15 tadi kita kata masuk waktu, haid datang pukul 1.30, haid datang pukul 2 tengah hari, 2 petang, maka baru dia selesai masak, buat persiapan untuk anak, elok pukul 2 dia mula nak solat, tiba-tiba tengok haid datang, maka ini dia tak boleh solat, tetapi dia kena hutang, dia kena bayar, dia kena qada balik. Jadi bermakna keperluan untuk satu jumlah solat 10 minit itu diperlukan untuk mewajibkan dia solat, kalau tak sempat kena qada. Sebaliknya kalau darah berhenti, walaupun tak sampai 1 minit, hanya sekadar sempat Allahu Akbar, dia kena qada solat yang sebelum dan dia kena solat untuk yang berikutnya. Itu yang saya maksudkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita teruskan pula dengan pemanggil yang berikutnya, Ida dari Ceras di talian. Silakan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Saya pemuda Ida daripada Ceras. Saya nak tanya, haid kita ada tempoh, kadang tempoh 15 hari lah. Lepas tu kita darah istihadah, bolehkah kita melakukan sembahyang apa semua? Tapi bagaimana kalau kita nak mengaji dan memegang Al-Quran? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Tapi kalau darah datang 15 hari, masalah sekarang ni dia ada darah istihadah 15 hari dah datang, tapi dia lajak sampai 20 hari. Maka 20 hari, 15 hari itu adalah haid. Tambahan 5 hari kemudian itu darah istihadah. Bila istihadah ni dia macam biasa. Dia macam biasa, maknanya dia boleh baca Quran, dia boleh melakukan solat, bahkan boleh dia bersama dengan suami. Walaupun ketika itu ada darah, kerana darah itu bukan lagi darah haid, sebaliknya dia adalah darah istihadah. Maka dia boleh pegang Quran, baca. Cuma apa yang perlu bila dia nak ambil wuduk untuk solat, dia pastikan waktu dah masuk dan wuduk naklah diambil secara berturut-turut sekali jalan. Maka sah untuk dia melakukan solat dan sebagainya. Ini yang dipanggil perkara yang disebut sebagai dipanggil umumul balwa. Satu silsil, orang laki-laki akan datang kencing yang tak tus, ataupun datang penyakit angin yang tak putus, atau perempuan yang datang darah istihadah. 3 jenis manusia ni, mereka ni adalah dikategorikan sebagai mereka yang uzur. Jadi mereka nak ambil wuduk, pastikan pertama wuduk mereka diambil setelah masuk waktu. Yang kedua, ambillah wuduk secara berturut-turut. Kemudian mereka sempurnakan solat. Jadi sehinggakan kalau yang laki-laki tadi, kalau kencing tak tus ataupun angin yang tak putus keluar, maka dia ambil wuduk setelah masuk waktu dan dia solat. Dia boleh jadi imam, tak ada masalah. Walaupun dia sentiasa kentut keluar atau sentiasa kencing selalu keluar. Yang penting dia bungkus. Kalau kencing tu jangan sampai menitis, nanti kena seluar, kena sujadah, dia bungkus, tutup. Maka jemaah tahu, imam ni adalah imam uzur.
Jemaah faham, kalau dia kencing pun jemaah maknanya tak ada masalah bagi dia jadi imam. Atau kalau dia kentut, angin keluar, kejap bunyi, sampai baca Fatihah bunyi, habis baca surah bunyi, rokok bunyi, sujud bunyi, makmum tahu, maka ini keuzuran pada imam, tak ada masalah. Dia mengimami solat boleh. Tapi dengan dua syarat tadi, masuk waktu dan diambil wuduk secara berturut-turut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin satu soalan terakhir Ustaz, dari segi tentang wuduk, daripada Atiyah Fuad katanya, Ustaz, jika angin keluar dari saluran hadapan bahagian wanita, adakah dikira wuduk batal? Dan katanya pengeluaran tidak dapat dikawal, dan dia ada mendengar yang wuduk tersebut boleh digunakan untuk solat fardhu dan juga sunat dalam waktu tersebut. Jadi betulkah Ustaz? Kalau dia dalam matan kitab dia kata al-khariju min ahli sabilain min qubulin au duburin rihun au ghairuhu. Ini antara perkara yang membatal wuduk dalam mazhab Syafi'i. 4 perkara. Pertama ialah dia kata al-khariju min ahli sabilain, keluar daripada jalan depan atau belakang, min qubulin au duburin, daripada qubul atau dubur, rihun, angin, au ghairuhu, ataupun bukan angin, kencing ke apa saja, maka batal. Kalaupun keluar daripada depan, angin tak dapat kawal. Mungkin kalau belakang kita boleh kawal, tunggu, kawal, jaga, tak keluar dia. Tapi depan tak boleh kawal, dia keluar juga. Maka depan ke belakang ke, wuduk batal. Itu dia punya kedudukan. Alhamdulillah. Baik, kita dah sampai ke penghujung. Mungkin ada kesimpulan terbaik Ustaz dengan tajuk yang kita bawakan. Alhamdulillah. Jadi ini saya rasa satu perkara yang penting untuk terutama ibu-ibu faham tentang masalah darah yang saya sebut tadi, di mana kedudukan darah datang sebelum melahirkan anak, darah datang setelah berhenti setelah melahirkan anak. Jadi dalam tempoh 60 hari, sebelum tempoh 60 hari, terhenti 15 hari, kurang daripada 15 hari, ini perkara penting. Jadi ini akan membentukkan kita punya kedudukan kita. Solat kita macam mana, puasa kita macam mana. Yang mudah-mudahan kita tak jadikan benda ni remeh. Ambillah sebagai satu perkara penting. Dan juga suami, supaya tidak membiarkan isteri dalam keadaan, abang kata, tak tahu hala mana nak pergi, dalam keadaan terbiar begitu, tanpa dapat menjaga solat dan puasa dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan sedikit pencerahan yang ada di sini akan memberikan kebaikan pada semua, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Baik, kita dah sampai ke penghujung. Terima kasih kepada Ustaz. InsyaAllah kita akan membawakan lagi topik yang seterusnya ini untuk minggu hadapan, waktu yang sama. Nantikan bersama-sama kami. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain siaran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.